Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Membicarakan ilmu yang paling mulia, iaitu membicarakan tentang pencipta kita yang menjadikan kita, yang menjadi Tuhan kepada kita, yang kepadanya kita menyembah, dan kepadanya lah kita tunduk dan patuh, yang menentukan kehidupan kita, sama ada kita bahagia atau menderita, yang mentambah kedudukan kita, sama ada kita jadi mulia atau jadi hina, sama ada kita jadi orang yang berilmu atau orang yang jahil, sama ada kita kaya atau miskin, sama ada kita sihat atau sakit, semua ditentukan olehnya. Dia yang mencipta kita, dia yang menghidupkan dan mematikan kita. Alhamdulillah. Soalan yang pertama nanti yang akan ditanya kepada kita ialah tentang dia kan? Tentang akidah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu, apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu boleh jawab imam saya Ustaz Osman. Ini apa imam kamu? Al-Quran jawabnya. Bukan banyak soalannya, 6 soalan je tentang akidah.
Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, siapa Nabi kamu? Yang tiga, apa agama kamu? Yang keempat, apa imam kamu? Yang kelima, di mana kiblat kamu? Yang keenam, siapa saudara-saudara kamu? 6 soalan dia. Sudah bocor lah tu. Tapi yang nak jawab tu bukan ingatan kita, bukan ilmu kita, bukan hafalan kita, tak payah hafal-hafal. Yang nak jawab tu ialah amalan kita. Kalau dalam hidup kita ni kita bertuhankan hanya kepada Allah Ta'ala, asuk boleh jawab. Amalan kita dalam dunia ni, apa saja kita buat dalam dunia ni, itulah yang menjawab soalan mungkar dan nakir. 3 langkah saja orang tu melangkah balik daripada mengantar kita ke kubur, sudah datang mungkar dan nakir nanya. 6 soalan dulu bab akidah. Bila beres bab akidah, baru ditanya bab sembahyang. Sembahyang tu ibadah yang pertama yang ditanya selepas akidah. Syarat beres akidah tu. Habis tu perkara yang kita belajar ni perkara yang paling penting. Nombor 1, nak ada ilmu itu, ilmu akidah tu. Supaya kita dapat amalkan ilmu tu. Supaya kita menyembah hanya Dia saja. Kita tunduk dan patuh hanya kepada Dia saja. Supaya kita takut hanya kepada Dia saja. Supaya kita menjalankan apa saja yang diperintahkannya dan meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya. Kalau tak ada ilmu macam mana buat? Tak tahu mana yang wajib, yang mana yang haram, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana yang harus. Apa? Macam mana kita nak amalkan? Nak amalkan kerana ilmu pengetahuan. Ilmu yang pertama yang kita kena belajar adalah ilmu tauhid. Bila kita tahu ilmu tauhid, barulah kita ada terasa di hati kita nak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan nak meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Baik tuan-tuan dan puan, kita sudah mengkaji sifat Allah sebanyak 6 sifat. Sudah mengkaji tentang sifat al-wujud. Yang kedua, qidam. Yang tiga, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Yang keenam, wahdaniyah. 6 sifat sudah kita bicara. Yang akhir sekali kita baca sifat al-wahdaniyah, yang asal. Yang mula kita bicara adalah al-wujud. Al-wujud tu namanya sifat nafsiah, sifat diri Allah Ta'ala tu. Kemudian 5 lepas tu sifat salbiah namanya. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ya. Lepas tu kita akan masuk nanti insyaAllah. Bukan malam ni ya. Kita akan masuk dalam sifat qudrah. Sifat ma'ani, 7. Kemudian kita akan masuk sifat maknawiyah, 7 juga. Ingat nombor ni, 1, 5, 7, 7. Cukup 20. 1 campur 5, 6. 6 campur 7, 13. 13 campur 7, 20. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Ya. Bila kita faham tu, kita tahu pula apa yang mustahil. Lawan daripada sifat yang wajib tadi. Sudah tahu esok, baru kita ada sifat yang harus pula. Jadi 1, 5, 7, 7, 20. Yang mustahil pun 20 juga. Jadi 40. 1 yang harus. Jadi 41. Itulah yang terkandung dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dipanggil aqaidul iman, simpulan iman. Iman yang dah tersimpul. Ya, untuk malam ni kita sambung lagi. Wahdaniyah, tak habis lagi malam. Apa dah? Berarti wahdaniyah itu ialah asa. Asa ni cakap apa saya tak tahu. Bukan cakap Arab. Cakap Arab wahid. Bukan cakap orang putih one. Bukan cakap Jawa Sici. Barangkali lah agak saya ni bahasa Patani. Bahasa orang Siam sana. Orang Melayu Siam sana, tu Patani. Sebab mereka tu bila minta apa baksa tu, buat teh kopi jadi mereka tu mengatakan tu satulah. Tunggal. Cakap Melayu ni tunggal. Wahdaniyah. Hanya Allah saja Tuhan kita
Yang lain semua bukan. Hanya Allah saja yang kita takuti, yang lain semua tak takut. Hanya Allah saja yang kita sembah, yang lain bukan kita sembah. Hanya Allah saja yang kita kasih, yang lain kita tak kasih. Hanya Allah saja yang kita berserah diri kita kepadanya, yang lain tak ada. Itu kita wahdaniyah, ya, esa Allah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, esa pada perbuatan. Ini dah kita baca dalam bulan surah ni. Nah, ini namanya esa. Tapi ada dua bab. Bab ini kita tak habis baca bulan surah, ya. Yang lain semua bukan Tuhan, ya. Allah saja yang Tuhan. Jadi kita kena mengesakan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala. Yakin bahawa Allah itu Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan, yang lain semua bukan Tuhan. Allah saja tempat kita bergantung, yang lain kita tak ada. Allah saja yang kita takut, yang lain kita tak takut. Allah saja yang kita kasih, yang lain kita tak kasih. Pada Allah saja yang kita berserahkan diri kita, yang lain tak. Itu wahdaniyah. Pada zatnya begitu juga. Itu sifat Allah tu. Esa Allah saja yang memiliki sifat yang ma'ani tadi. Yang kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Allah saja yang memiliki sifat itu. Itu sifat ma'ani. Dan Allah saja yang memiliki sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Yang lain tak ada. Itu asal pada sifat. Sama ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani maupun sifat ma'nawiyah. Allah saja yang memiliki sifat itu. Yang lain tak ada. Ya? Nama boleh siapa? Allah memiliki sifat kudrah. Kita pun ada kudrah juga, tapi tak sama kudrah kita dengan kudrah Allah Ta'ala. Ya. Allah memiliki sifat ilmu. Kita pun ada ilmu, tapi tak sama ilmu kita dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala aspek. Apa pun semua Allah tahu. Nah, kita sekadar mana yang Allah izinkan itu yang ada ilmu bagi kita, ya. Yang mana Allah izinkan itu yang kita tahu, yang lain tak tahu. Begitu penglihatan. Allah itu sifatnya basar, melihat. Kita pun melihat juga, tapi tak sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah Ta'ala. Beza jauh. Allah saja yang mempunyai penglihatan seperti basar. Yang basar tu Allah saja yang milikinya, yang lain tak ada. Kita terhad. Nak benda tu besar baru nampak, jelas baru nampak, ada cahaya baru nampak, mata kita nak berfungsi baru nampak, jelas tak nampak. Tapi Allah sentiasa melihat. Kita mendengar nama siapa, tapi tak sama. Tak sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Allah dia dengar semua. Jauh pun dengar, dekat pun dengar, bersuara pun dengar, tak bersuara pun dia dengar. Kita yang jauh tak dengar, yang dekat pun tak apa dengar. Saya ngajar ni bukan semua dengar ni. Kadang tu depan saya tak dengar. Kenapa? Pikirannya di Kuala Lumpur, teringatkan saudara yang di Kuala Lumpur, teringatkan isteri yang di Kuala Lumpur, udah tak dengar saya cakap. Tapi Allah dengar sekali-kali. Inna Allah sami'un basir, kata Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surah Al-Isra ujung kali, ya. Inna Allah sami'un basir. Tak sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Kata-kata kita dengan kata-kata Allah tak sama. Nama boleh sama, tapi hakikatnya tak sama. Ya, itu wahdaniyah. Asal sifat Allah tu Allah saja yang memiliki sifat itu. Yang lain tak ada. Selain Allah tak ada memiliki sifat seperti mana sifat Allah Ta'ala itu. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tak sama. Nama boleh sama. Kita ada, Allah pun ada, tapi tak sama adanya kita dengan adanya Allah. Kita adanya diadakan oleh Allah Ta'ala. Baru ada kita. Diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Baru ada. Kalau Allah Ta'ala ada yang kita, tak ada. Tak ada saya ngajar di sini depan. Kerana Allah Ta'ala jadikan saya. Tapi Allah, dia tetap ada. Tak pernah tak ada. Sentiasa ada.
Ya. Baik, kita dah baca wa daniyah. Ya. Kurang sudah. Jadi faham ya? Asa Tuhan, penting asa. Asa Tuhan pada perbuatan itu diam. Tak nampak. Baik. Asa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kamun fasil. Kamun fasil itu artinya apa? Pada perbuatan menafikan bilangan-bilangan yang bercerai-cerai pada perbuatan. Ya. Allah tak ada bercerai-cerai buat jangan. Apa yang Allah nak jadi aja. Bukan makna bercerai-cerai. Cuma masa saja berbeza-beza. Kita zaman ini, sebelum kita ni ada zaman lain. Zaman Angkua umpamanya. Sebelum kita ni. Sebelum itu ada zaman lagi, zaman batu. Sebelum itu macam-macam lah zamannya. Nah, tapi sekali aja. Bila Allah hendak untuk itu, Allah hanya kata kun. Sekali kun aja. Bukannya kun bukan. Ya? Sekali aja. Allah kata dalam Quran, innama amruhu iza arada sa'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak satu perkara itu, Allah hanya akan berkata jadilah benda itu. Sekali aja. Bila Allah kata kun, habis jadi. Alam jadi, matahari jadi, bulan jadi, bintang jadi, gunung jadi, laut jadi, manusia jadi, binatang jadi, ikan jadi, burung semua. Tapi nak jadi ikan, kun jadi ikan, tak ada. Nak jadi binatang, kun jadi singa, kun jadi lembu, kun jadi layam, bukan macam itu ya. Itu bezanya kudrah Allah dan kudrah manusia ya. Dan kudrah lain daripada Allah. Jadi itu kamun fasil. Tak ada bercerai-cerai. Yang itu tidak ada perbuatan yang lain menyamai segala perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya pada hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya dan tiada pada perbuatan dirinya. Seperti apa? Kufur dan maksiat. Sama ada itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai ikhtiar, tak ada. Hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Itu namanya kam munfasil. Ada 5 kam tu. Kam munfasil. Satu kam muttasil. Kam muttasil tu artinya yang berdiri daripada Allah Ta'ala. Allah tu ada beberapa sifat yang ada pada dia aja. Yang kam muttasil pada sifat yang berhubung. Dia ada macam kita ni. Kita ni ada kepala, berhubung dengan tengkuk, berhubung dengan badan, berhubung dengan kaki, berhubung dengan tangan. Itu muttasil. Allah tak ada macam tu. Kam muttasil beda ya. Tidak sekali-kali lagi Allah itu ada dia satu sifat tu, ada yang lain tak ada ya. Kemudian itu munfasil dah. Kemudian walhal apabila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam yang 5 tadi, iaitu kam munfasil dan kam muttasil, dua-dua tu. Pada zat, pada kam muttasil, pada kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil pada dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. 5 kam muttasil kepada zat, kam muttasil pada sifat. Dua-dua tu, kam muttasil dan kam munfasil pada zat, kam muttasil dan kam munfasil pada sifat, 4 lah. Dan kam munfasil pada perbuatan. Maka dengan kepercayaan yang di atas, zahirlah tiada zat yang lain. Zat bukan zat makan ya. Zat itu diri Allah. Tak ada Allah yang lain. Tak ada diri Allah yang lain. Sifat yang lain dan perbuatan yang lain. Menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyemutukan Tuhan. Sebab kita tak boleh lawan wahdaniyah itu syirik. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Kalau syirik, kafir. Dikira sebagai orang tak beriman. Jadi membawa kepada menyemutukan Tuhan. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa dalam dunia. Manusia-manusia dalam dunia ni ada bangsa-bangsa yang itu menyemutukan Allah.
Satu bangsa pada dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak imannya, kerana kepercayaannya itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Dan ini kita bicara yang itu malam ya. Ini sudah kita baca dalam surah ni. Maka perkara yang seperti ini masih banyak di kalangan orang Melayu pun ada. Ya. Di kalangan orang Afrika banyak, di kalangan orang Cina lagi banyak ya. Maka perkara seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, iaitu merosakkan iman kepada Tuhan, merosakkan imannya jadi kafir, jadi tak beriman. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat kita ketahui kesalahannya. Malam ni nak sebut ya, amalan-amalan yang salah, amalan-amalan yang mensyirikkan Allah Ta'ala, amalan-amalan yang menyekutukan Allah Ta'ala ada dilakukan oleh manusia pada hari ini. Tak kira orang Melayu ke orang Cina ke orang India ke orang Arab ke, asalkan manusia-manusia dalam dunia ni. Orang Afrika yang banyak tu. Yang pertama ancak. Buat ancak ya. Apa ancak? Ancak itu adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini sama daripada adat kepercayaan orang-orang yang menyembah berhala. Ya, itu orang Melayu pun ada. Zaman dulu-dulu lah. Ya. Bila dia demam atau dia sakit, jumpa Tok Bawang. Tok Bawang kata, kamu siapkan ancak. Ancak tu bekas daripada upih. Itu upih. Dia minta apa upih? Daun pokok pinang tu. Dia dah kering, dia panggil dia bentuk upih. Upih tu boleh lipat-lipat jadi bakul. Kita faham, kata mana orang kena upih. Itu dia dalam upih tu, dia jadi macam apa, bekas lah. Boleh bubuh barang-barang dalamnya. Di dalam tu bubuh pulut kuning, ayam panggang, lagi apa? Daging, masak kurma, ikan goreng, dalam tu. Buah ada pada pulut tu. Nasi boleh, pulut boleh. Betul letak supaya dimakan oleh hantu. Dimakan oleh setan. Jamu hantu berarti itu ancak. Zaman dulu ada ni. Zaman saya budak-budak tu masih ada lagi tahu. Ni ada dah tak ada lah. Entahlah saya pernah tengok sekarang ni. Mungkin ada lagi, entahlah. Itu namanya ancak. Itu diamalkan oleh orang Melayu. Orang bukan Melayu pun betul juga. Di Sarawak banyak perbuatan macam tu. Itu juga di Afrika. Ya, orang Afrika tu banyak lagi menjamu hantu itu. Katanya Tuhan tu, menjamu Tuhan tu, kata dia Tuhan, padahal dia menjamu hantu. Anaknya demam. Panggil Tok Bawang, Tok Bomo dari kampung. Kenal Tok Bomo dari kampung. Dia pun datang bawa satu ayur tu besin saja. Ambil ayur besin tu, bagi pada Tok Bawang. Bawa potih tu dia pun ambil potih tu, tabur dalam ayur. Mengelapur dalam potih tu. Betul kata dia, anak kamu ni tertegur ni. Tahu apa dia tertegur? Tegur dia hantu. Kena dijamu tu, bawah pokok tu. Dia kena bawah pokok jambu tu. Pokok jambu tu keras kena. Ada ke pokok jambu yang lebih? Kena jambu tu. Ya. Buat ancak. Itu buatlah upih tu berarti apa? Apa daun pokok pinang tu. Dipanggil upih. Dah kering. Ya. Betul dijalin dan dianyam. Jadi dia macam bakul. Dengan lidi je, bukannya jarum je. Benang apa dengan lidi je. Dicuk dengan lidi, jadi dia macam bakul. Lepas tu di atas tu bubuh lah barang-barang makan. Pulut, lagi apa? Ayam panggang, lagi ikan, gula dan sebagainya. Letak atas tu. Nak bagi jamu hantu, letak bawah pokok tu. Dengan harapan hantu tu makan tak mengacau anaknya lagi. Sembuh penyakit anak lagi. Letak bawah pokok tu. Perbuatan tu serupa tak dengan perbuatan orang kafir. Tuan-tuan, serupa ke lain dengan perbuatan orang kafir?
Cuba tengok tepi jalan tu, ada tak? Ada tak barang makan letak dalam tepi jalan tu? Tu orang kafir betul lah, orang syirik tu, orang Cina tu. Letak tepi jalan tu, ada je barang makan tu, itu letak colok. Kita tak ada colok, tapi letak tepi jalan juga. Buah-buah pokok tu, supaya dimakan oleh hantu, itu namanya ancak. Perbuatan itu syirik, tuan-tuan. Syirik tu, syirik jali namanya. Syirik yang nyata, syirik yang terang. Kafir. Tapi tak angkat. Sekarang ni dah jarang ada dah. Dulu ada. Masa saya budak-budak ada. Kerana saya dulu masa kecil-kecil tu, pak angkat saya ni Tok Pawang. Tok Pawang besar. Tok Pawang besar dalam kampung saya tu. Dia selalu nyuruh saya meletakkan ancak tu di tempat-tempat yang patut meletakkan. Saya pun ada pernah bawa ni pun. Masa itu umur saya 8 tahun, 9 tahun dah. Saya pun tahu apa dia apa, bawa aja lah. Itu namanya ancak. Nyamuk hantu. Ya, dia pernah ngabur pada saya, Pak angkat satu. Aku ni bukan anak, bukannya bapak kamu, katanya dengan kepada saya. Kamu ni anak angkat aku aja. Lagipun aku bukan ada harta, katanya. Kalau ada harta pun bukan dapat kamu bukan waris aku. Jadi kamu ambil lah apa yang ada dalam dada aku ni, katanya. Dia orang belajar. Cakap macam orang belajar lah. Ambil lah apa yang ada dalam dada aku ni. Kerana dia suruh saya belajar ilmu kepawangan dari dia. Masa itu saya tengah haji seorang putih. Mana saya faham. Mana saya minat pun. Bukan minat dengan jampi-jampi pun. Tak saya pun. Saya diam je lah. Tak ada apa-apa. Sampai dia meninggal dunia dengan ilmu-ilmu kepawangannya. Mati dia dengan kepawangan. Tak ada siapa yang menurun. Itu dah. Kalau tidak, saya jadi pawang besar tau. Kalau ada ilmu tu, saya jadi pawang besar lah. Tak ada ngajar pun dia. Tuan-tuan pergi jumpa saya. Kenapa? Tolong letak pawang tu. Isteri saya dah lari. Saya pun jampi. Wahai Timah, kalian nama sisi Timah. Aku tahu asal-usul kamu. Kamu asal dari ayah yang hina. Kamu lupakan makanan kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya nonong Timah balik tau. Ada orang nak belajar? Nanti lah, itu jam itu saya laki-laki aja betul. Saya tutup diri je jam ini tu ya. Itu Tok Pawang. Dulu manusia dengan Tok Pawang ni, dia mungkin tak jumpa doktor. Doktor ada ubat tertentu kan. Tok Pawang jampi aja. Percaya benar mereka dengan Tok Pawang tu. Itu syirik tu. Serupa dengan perbuatan orang kafir. Serupa dengan perbuatan orang Buddha. Meletak barang makan dia, di bawah pokok tu. Dan sebagainya. Baik, adalah membuang ancak dan memberi makan hantu, syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Orang syirik, orang Buddha, orang Hindu, ada patung sembahnya. Kerana mereka itu beriktikad seperti percaya bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sembuh. Nak penyakit pun hantu menyebabkannya, nak sembuh pun hantu juga menyebabkannya. Kata mereka percaya itu. Sebenarnya siapa menyembuhnya? Allah. Siapa yang bagi penyakit? Allah. Kena faham yang tu. Bukan dari syaitan, bukan dari hantu ya. Kata apa? Menyebabkan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan simah. Ada simah artinya, iaitu tukar ganti. Mula-mula ancak tu simah tu pula di sungai. Ambil ancak tu letak, bagi dia hanyut ikut arus sungai. Bagi dia hanyut, dia makan dia hantu ayam kan. Itu namanya simah. Tukar ganti. Lagi apa? Temiku. Temiku tu macam-macam ancak juga lah. Letak dalam hutan. Dan perkara-perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan yang musyrikin. Perbuatan sama dengan perbuatan orang musyrikin. Sama dengan perbuatan orang yang menyembah berhala. Orang musyrik. Sama dengan perbuatan Buddha. Sama dengan perbuatan
orang Hindu dan sebagainya. Ya. Ada pula upacara satu tu, pulih kampung namanya. Tak pernah dengar kan? Dia hidup zaman sekarang ni tak pernah dengar lah tu. Ada namanya pulih kampung. Tiap-tiap tahun mereka akan mengadakan jamuan-jamuan untuk untuk bagi jamuan tu supaya kampung tu terhindar daripada penyakit. Kampung tu tak didatang oleh babi, kampung tu tak datang oleh penyakit hawa atau penyakit ayam yang mati tu dan sebagainya. Jadi kutip rumah, panggil tok kawang tu jambi buat ancak dia bagi jamu. Ada kampung-kampung tu masih tahun 60-an masih ada lagi, tahun 60-an ada lagi, 70-an ada lagi. Amalan itu benar tak tahu saya lah. Ada lagi dah. Kampung tu tak ada jauh dengan kita ni, dekat je. Namanya apa? Pulih kampung namanya. Padahal berdoa apa salahnya? Kita boleh berdoa dengan Allah kerana Allah yang menentukan segala-galanya. Berdoa dengan Allah, ya Allah, Kau pelihara kampung ini, janganlah bagi datang penyakit padanya. Macam COVID-19 juga. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau Allah nak bagi, dah bagi je. Tapi boleh minta. Di antara doa yang boleh minta apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Dengan nama Allah yang apabila disebut namanya tidak akan memberi mudarat di bumi dan di langit, kerana Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doanya. Baca itu, kita minta dengan Allah atau doa yang lain lah ya. Kemudian itu orang dulu boleh kampung tu, syirik tu. Orang syirik dia di dalam keadaan sesat yang amat jauh. Yang kedua, upacara harimau. Ini motoknya, upacara harimau. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali. Di dalam belukar, di tepi-tepi hutan. Orang dulu rumah di kampung tepi hutan. Dan hutan ada rimau, satu rimau tu datang. Nangkat kambingnya lah, nangkat lembunya lah, nangkat kobon lah, rimau dia. Musnahkan apa ni binatang ternakan mereka. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti tu. Katanya harimau tu harimau tak sakti. Harimau sakti. Harimau tu ada kuasa. Lagi apa? Kiranya harimau itu tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang-binatang ternak. Habis. Kambing dikojaknya, lembu dikojaknya kalau tak dijamu. Dia dijamu setahun sekali. Kerana rimau tu rimau sakti. Dia panggil rimau jadian. Rimau sakti. Jadi dipuja dulu. Kiranya harimau itu tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang-binatang ternak. Maka harimau itu dinamakan harimau maujud. Cuma maujud itu kejadian. Dijadikan oleh Allah. Harimau maujud. Maka di dalam upacara itu disembelih seekor kerbau. Sembelih kerbau tu seekor, betul? Awak ambil barang dalam tu. Kalau sembelih kerbau tu, seekor kerbau, hatinya diambil, jantungnya diambil, lidahnya diambil, bahagian-bahagian kerbau tu diambil sikit-sikit ya. Ambil kepalanya diambil, matanya diambil, telinganya diambil. Untuk makanan harimau maujud itu, nak jamu kan terima tu. Bila jamu tu, mereka kata tak ada gangguan lagi. Mudah je. Kita tahu tu. Setahun sekali. Ada kampung-kampung masih ada begitu. Saya pernah ngajar tu kampung tu. Macam tu juga. Masih ada lagi. Kutipan tahunan tu. Ngajar kampung tu ketika tu. Masih lagi syirik melakukan benda syirik. Bila saya ngajar, bau berhenti. Tak ada lagi dah. Kerana itu perbuatan yang menyengutukan Allah. Kapio tu, tuan-tuan dan puan-puan, kapio ni ada 4 golongan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Keempat-empat tu kapio belaka.
Yang pertama murtad. Apa itu murtad? Ditolak imannya karena dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan iman. Itu murtad. Menghina Islam murtad, menghina Quran murtad, menghina Rasul murtad, menghina sunnah Rasul murtad. Ya, menghina sunnah Rasul. Getik yang kena Haji Ibrahim tu, geni aku namanya. Ambil supi tu, tu pakai tu kali geni aku ni. Itu murtad tu kerana menghina sunnah Rasul. Soal dia tak buat lain cerita. Tapi kalau menghina murtad tadi. Menghina apa lagi? Hadis Nabi murtad. Menghina hukum-hukum Allah murtad. Yang kedua musyrik, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia bukan tak percaya Allah itu Tuhan, tapi sesamping itu dia nyembah pokok, nyembah matahari, nyembah primon jadian tadi, nyembah bintang, lagi apa? Nyembah lembu, nyembah naga, nyembah gajah. Itu musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ni ada 3. Yang pertama syirik khafi, yang kedua namanya yang pertama syirik jali, syirik yang nyata, yang terang. Yang kedua namanya syirik khafi, yang tersembunyi. Kecuali orang yang ada ilmu dia tahu, dia tak tahu. Yang ketiga syirik kecil. Dia masyhurnya 3 jenis syirik. Syirik jali, syirik khafi, dan itu syirik asghar. Asghar itu seperti yang kecil. Syirik jali kafir. Nyembah patung kafir, nyembah pokok kafir, nyembah matahari kafir, nyembah api kafir, nyembah laut kafir. Itu syirik jali, terang, nyata, nampak kita. Yang kedua syirik khafi, yang ini tak nampak, tersembunyi. Dia tak sedar melakukan syirik yang khafi, yang tersembunyi. Pasal tersembunyi tak nampak, kecuali dia ada ilmu pengetahuan. Di antaranya apa? Dia pangkat besar. Pangkat besar dipanggil dia untuk merasmikan satu majlis. Dia pun pergilah merasmikan majlis itu. Depan dia tengoknya ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristian, ada orang komunis, ada orang Islam. Nak ngambil hati semua orang, dia kata semua agama adalah baik. Semua agama adalah baik. Itu syirik tu, syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi. Kerana menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity. Sedangkan yang diterima Allah yang betul-betul baik apa? Islam aja. Dia tiap malam dia doa, dia fikir, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah adalah Islam. Yang lain tak diterima Tuhan. Islam aja terima dari Tuhan. Yang lain semua syirik tu. Itu tak sedar tu, namanya syirik khafi. Yang ketiga syirik asghar, syirik kecil. Kata Nabi, aku yang ku takutkan bagi kamu, lebih aku takutkan harimau, ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Tanya sahabat. Jawab Nabi, ar-riya'. Artinya riya'. Riya' itu dari kafir. Tapi dia berdosa besar. Tapi tak ada tangan. Riya' itu bukan kafir, dia beriman, tapi berdosa besar. Masuk neraka dulu. Dia habis riya' tu baru dia keluar dari neraka dan masuk syurga. Itu syirik kecil ya. Riya' haram lagi berdosa besar. Itu riya' ya. Kemudian apa? Itu yang syirik kecil. Ada juga ulama mengatakan syirik ada satu lagi, namanya syirik harus. Syirik yang harus. Seperti harus tu tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus. Boleh berpahala dan boleh tidak berpahala dan tidak berdosa. Ulama lain membangkang. Mana ada syirik yang harus? Syirik itu semua haram mereka, semua berdosa mereka. Kerana Allah kata dalam Quran, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Jauh sesatnya. Jadi yang ada syirik itu haram mereka ya. Itu dibangkang oleh ulama-ulama, setengah ulama. Tapi ada yang mengatakan harus. Iaitu apa? Yang mengatakan harus itu syirik itu tidak berdosa. Tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi mutunya rendah. Sendeknya sendek tadika. Kerana dia membuat ibadah itu kerana nakkan syurga. Dia buat ibadah kerana takutkan neraka.
Nakkan syurga kerana takut ke neraka. Itu syirik tu. Kata di ulama yang tu ya. Tapi nilainya rendah. Mutunya rendah, darjatnya rendah. Seperti darjat tadika. Tadika tu ya. Bila ada upah pun dia nak buat. Betul tak? Cucu kita tu. Bila bagi upah pun dia nak buat. Ini kau betul ke? Ada syurga pun dia nak taat. Ada neraka pun dia nak apa dia nak hindarkan dirinya. Itu syirik tiga tu. Yang mana nak syirik tu? Syirik jali, syirik khafir, satu syirik harus. Ketiga tanda ya. Baik, sudah bunyi dah sikit lagi. Sikit lagi. Hati, jantung, sudah ini upacara harimau tadi. Sembelih korban tu, ambil hatinya, ambil jantungnya, ambil lidahnya, ambil matanya, semua ambil sikit-sikit bagi jamu harimau tu. Supaya tidak diganggu oleh harimau tu. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir. Daging itu dimakan oleh hadir qaryah itulah. Dalam upacara itu, maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan-syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyangutukan Allah, mensyirikkan Allah ya. Perbuatan upacara harimau itu syirik. Begitu juga upacara ancak tadi syirik. Ini dua perkara yang mensyirikkan Allah ya. Kalau syirik, apa jadi? Apa jadi? Dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah ya. Esok di akhirat itu mencari syurga tak jumpa, cari tak jumpa, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Dah tak jumpa syurga, jumpa apa? Jumpa neraka. Itulah kepercayaan yang menyangutukan Allah dengan makhluknya. Baik, akan datang kita akan baca Al-Qudrah. Dia masuk, dah habis sifat salbiah, kita masuk sifat ma'ani. Kita baca ya. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. 7 sifat. Namanya sifat ma'ani. Itu akan kita baca insyaAllah akan datang ya. Kalau tak padam dah. Kalau padam, habislah malam ni je lah. Dah sih. Baik, sekian dulu untuk malam ni. Yang pada belakang dah jeling, bilen, putih tu. Putih tu. Cukup lah tu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bagi peluang. Kalau betul bangkangan tu saya terima. Tak ada. Setuju belakang lah. Okey. Yang kedua, ada siapa-siapa nak tanya? Ada masalah? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, langsung tak ada soalan. Banggalah saya dapat murid macam tu. Tapi memang begitu ya. Kalau semua dapat, murid tu bijak belaka. Kalau semua tak dapat, dia tanya siapa yang tak tahu? Siapa? Tok gurunya bingung. Tak tahu menyampaikan pelajarannya. Jadi murid tak dapat apa. Kalau murid dapat semua, pandai. Kalau tak dapat, bukannya bingung, murid tidak. Gurunya bingung, tak reti nak menyampaikan pelajaran dia. Jadi dua-dua kena kepada guru belakang ya. Alright, sekian dulu. Ampun maaf, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi